Saya mulakan tazkirah pada petang ini dengan kita sama-sama membaca kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram wasar rizam sya'illah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah syarafa wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berarti Fadil Imam kita, lupa juga Tuan Bilal, kemudian terus sidang jamaah, pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dengan rahmat Allah lagi kita dapat bersama pada kali ini untuk tazkirah zuhur. Untuk dua kali, sebulan tu 2 kali lah. Segiliran saya dengan Dr. Yusri selang seli, saya minggu yang ke-2 dan ke-4. Jadi insyaAllah kita sambung pembahasan yang terdapat dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah. At-Tazkirah ataupun peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang mati dan juga urusan-urusan akhirat. Jadi pada petang ini kita lihat satu tajuk berkenaan dengan masalah adakah kedua ibu bapa Nabi itu termasuk dalam golongan ahli syurga. Adakah kedua ibu bapa Nabi termasuk dalam kumpulan ahli syurga. Baik. Satu hadis riwayat daripada Imam Muslim yang terima daripada Abu Hurairah. Qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qabra ummihi babaka wa abka man awlahu wa qala istazintu rabbi ay yastaghfir laha falam yu'azzin li wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa'uzina li fazurul kubur fa innaha tazkirul akhirah. Nabi SAW bersabda, dia kata, Abu Hurairah berkata, Nabi SAW telah menziarahi akan kubur ibu dia. Nabi SAW satu hari telah menziarahi akan kubur ibu dia. Kemudian tiba-tiba Nabi menangis. Nabi menangis di sisi kubur ibu baginda Rasulullah. Kemudian menangislah orang-orang yang di sekitarnya yang bersama dengan Nabi pada masa itu. Maka Nabi SAW pun berkata, istazintu rabbi ayyaghfiralaha. Aku meminta izin kepada Allah Ta'ala supaya mengampunkan akan dosa ibuku. Falam yu'azzin li, tetapi tidak diizinkan bagiku untuk memohon keampunan kepada ibuku. Dan aku kemudiannya meminta izin kepada Allah Ta'ala bahawa aku dapat menziarahi akan kubur ibuku. Fa'uzinali, maka diizinkan bagiku untuk ziarah kubur ibuku. Maka lalu Nabi SAW pun bersabda, fazurul kubur fa'innaha tazkirul mauta. Oleh itu naklah kamu ziarah kubur, selalu melazimi akan ziarah kubur, kerana dengan ziarah kubur tadi dapat mengingati akan kamu tentang kematian. Baik, ini satu hadislah yang menyatakan bahawa Nabi ada memohon keampunan kepada ibu dia, tetapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan.
Kemudian Nabi minta supaya dapat ziarah kubur. Dapat ziarah kubur Nabi ibu pun tak apalah. Maka diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi menziarahi akan kubur ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, terdapat pula hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Walahih yang dikeluarkan daripada Abu Bakar bin Hamad bin Ali Al-Khatib. Kemudian dalam kitab Nasih wal Mansukh yang dikeluarkan oleh Abu Hafaz Umar bin Sahih, yang mana hadis ini sanadnya terima daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata Aisyah, hajja bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujjatul wada. Kami telah melakukan haji dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan haji hujjatul wada. Kemudian saya dengan Nabi lalu pada satu bukit namanya Aqbah Al-Hujun. Aqbah Al-Hujun mana bukit, satu nama bukit namanya Bukit Hujun. Kemudian Nabi dalam keadaan menangis dan Nabi bersedih ketika berada di kawasan tersebut. Kemudian apabila para sahabat melihat Nabi menangis dan Aisyah juga melihat Nabi SAW menangis, maka lalulah semua yang lain pun menangis, termasuklah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW turun daripada kenderaan dia, kan? Kemudian Nabi pun bersabda, dia kata, ya Humaira istamsiki, hendaklah kamu berhenti daripada menangis. Kemudian Sayyidatina Aisyah pun menyandarkan sisinya di sisi seekor unta. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW pun pergi daripada kawasan tadi dalam masa yang agak lama, tawilan akan lama. Kemudian Nabi selepas itu pulang semula, suma'adha ilayya, kemudian Nabi pun pulang semula kepada Sayyidatina Aisyah dalam keadaan Nabi gembira. Pada permulaannya Nabi dalam keadaan bersedih. Kemudian Nabi pun hilangkan diri, pergi daripada kawasan itu. Kemudian Nabi datang semula dalam keadaan Nabi gembira dan tersenyum. Faqalat lahu Aisyah, maka kemudian Nabi Aisyah pun berkatalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, dengan ayahku dan juga ibuku ya Rasulullah, kan, nazalta min indi wa anta baka khazin, tadi kamu turun ataupun pergi daripada sisiku dalam keadaan kamu itu dalam keadaan sedih dan menangis. Dan bila engkau menangis Rasulullah, maka menangislah orang-orang di sekitarnya, termasuklah Sayyidatina Aisyah. Kemudian kau kembali semula kepada kami ya Rasulullah dalam keadaan itu gembira dan suka. Fa'an maza ya Rasulullah, tentang perkara apakah yang berlaku ni ya wahai Aisyah, wahai Rasulullah. Fa'an maza ya Rasulullah, mana tentang apakah yang berlaku, maksudnya apa yang berlaku sebenarnya, kami pun tak faham ya Rasulullah. Engkau dalam keadaan tiba-tiba dalam keadaan mulanya keadaan sedih dan duka cita, kemudian kau pergi daripada kami, kemudian kami datang semula dalam keadaan gembira dan tersenyum. Maka apa ya jawapan Rasulullah SAW? Maratu bi qabri ummi Aminah, aku telah lalu di kubur ibuku iaitu Siti Aminah. Fasa'atullah Rabbi ayyuhyiha, aku meminta kepada Allah Ta'ala supaya menghidupkan semula akan ibuku. Fa'ahyaha, maka lalu Allah Ta'ala menghidupkan akan ibuku. Fa'amanat bi, kemudian lalu Aisyah pun lalu ibuku kata Nabi pun lalu beriman kepadaku dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Au qala, ataupun Nabi dalam satu riwayat yang lain menyatakan bahawa fa'amanat, dia beriman kepada Allah Ta'ala dan juga beriman kepadaku. Kemudian selepas itu Allah Ta'ala mengembalikan semula ibuku ke tempat asalnya, itulah ke dalam kubur lah. Baik, ini lafaz daripada khatib tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan, di situ kita lihat ada macam sedikit pertentangan hadis, pertentangan riwayat ataupun mafhum daripada dua hadis ini, di mana hadis yang pertama yang kita baca tadi menyatakan bahawa Nabi SAW dilarang sekali daripada meminta keampunan
kepada ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Taala hanya membenarkan Nabi menziarahi kubur ibu baginda Rasulullah. Sedangkan pada riwayat yang kedua pula menyatakan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan Nabi dengan kuasa Allah Subhanahu taala. Nabi memohon supaya ibu dia dihidupkan semula, maka lalu dihidupkan semula ibu baginda Rasulullah SAW dan lalu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi kalau kita lihat di situ seolah macam ada pertembungan ataupun pertentangan berkenaan dengan masalah kata meminta istighfar, keampunan kepada ibu Nabi, dan juga dalam masalah menghidupkan semula akan ibu Nabi dan seterusnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian waqad zakara al-Suhaili fi Rawdul Anfi, dan sungguh telah menyebut oleh Suhaili dalam kitab Rawdul Anfi dengan isnad yang padanya majhul, satu isnad yang orang kata majhul, yang tak dapat dipastikan macam mana isnadnya, di mana disebut dalam perkara itu dia kata innallaha ta'ala ahyaha lahu abahu wa ummuhu wa amanna bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan akan ayah Nabi dan juga ibu Nabi, dan juga akhirnya beriman kepada Allah Taala dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat daripada As-Suhaili dalam kitab Rawdul Anfi. Tetapi riwayat ini merupakan satu riwayat majhul. Tidak dapat dipastikan kesahihannya, sama ada betul ataupun tidak. Seterusnya berkatalah oleh muallif, mana pengarang kitab, iaitu Imam Qurtubi. Dia kata wala ta'aradu, tidak ada pertentangan dalam masalah hadis yang pertama dengan hadis yang kedua kita bicarakan tadi. Kenapa tuan-tuan? Li'anna ayyahuma mutahhiran an-nahyi bi istighfari lahuma. Karena sesungguhnya menghidupkan akan ibu ataupun ayah Nabi itu terakhir ataupun terkemudian daripada tegahan untuk meminta istighfar bagi keduanya. Jadi maknanya dalam konteks menghidupkan itu terjadi kemudian. Sedangkan dalam konteks minta istighfar tadi dia dahulu. Jadi benda tu dahulu lagi. Kisah tu berlaku dahulu. Sedangkan dalam masalah menghidupkan, meminta dihidupkan kepada ibu Nabi ataupun kedua ibu bapa Nabi ini dia terjadi kemudian. So maknanya la ta'aradu, tidak ada pertentangan, kata musannif ataupun pengarang kitab. Kemudian ada pula menyatakan bahawa wa kadzalika ja'alahu Ibnu Sahih nasihan lima zukira bi akhbari. Dan demikian lagi ada pula pendapat yang dikatakan pendapat daripada Ibnu Sahih, dikata benda ni dinasahkan, telah pun dibatalkanlah. Jadi mana tidak boleh digunakan sama ada yang pertama dan yang kedua. Baik. Kemudian tuan-tuan, qultu aku berkata, mana musannif berkata, ada satu riwayat daripada Imam Muslim daripada Anas. Ada seorang lelaki tuan-tuan, anna rajulan qala ya Rasulullah. Ada seorang lelaki tuan-tuan, satu hari dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina abi? Di mana bapa saya? Aina abi, di mana bapa saya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, finnar. Firna mana dalam api neraka. Falamma qafa da'ahu qala. Kemudian apabila lelaki tadi telah pun berganjak pergi daripada sisi Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun memanggil lelaki tersebut. Lalu dia berkata, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapaku dan juga bapa engkau berada dalam neraka. Sesungguhnya bapaku dan juga bapa engkau berada dalam neraka. Wa hadis Salmah bin Yazid al-Ja'fi wa fihi falamma ra'a ma dakhala alaina qala wa ummi ma'a ummikuma. Dan tersabit dalam satu hadis yang riwayat daripada Salmah bin Yazid al-Ja'fi, di situ terdapatnya kata petikan yang menyatakan bahawa falamma ra'a ma dakhala alaina, maka tatkala kami telah melihat kesedihan yang berlaku tadi, maka dia kata wa ummi ma'a ummikuma, sesungguhnya ibuku beserta dengan ibu kamu keduanya. Maknanya berada dalam neraka lah.
berada dalam neraka. Kan? Nampak? Jadi maknanya ada pula riwayat menyatakan bahawa sesungguhnya ibu Nabi, ayah Nabi berada dalam neraka. Kalau ikut pada riwayat daripada inilah. Macam tu. Riwayat daripada hadis daripada Muslim daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Tetapi ada pula riwayat menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah menghidupkan akan pakcik Nabi. Waqad sumiyan anna Allah taala ahyaha lahu ummuhu Abah Talib wa amana bihi. Sesungguhnya aku telah mendengar, sampai itu aku telah mendengar sungguh Allah taala telah menyatakan bahawa bapa saudara Nabi Abu Talib pernah dihidupkan semula dan juga beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, waqad qila, dan sungguh dikatakan orang. Ada pula pendapat qil menyatakan bahawa innal hadis bi imani ummuhu wa abihi maudhu'. Dia kata sesungguhnya hadis berkenaan beriman dengan berimannya ibu Nabi dan juga berimannya ayah Nabi ini merupakan hadis yang maudhu'. Hadis yang palsu, dia kata. Yang mana hadis ini dibantah oleh Al-Quran dan juga ijma' ulama. Waqad qila, mana dikatakan orang, mana ada pendapat lah. Tapi pendapat ni pendapat qil, pendapat lemah. Di mana pendapat lemah menyatakan bahawa sesungguhnya hadis berkenaan dengan berimannya ibu Nabi dan juga beriman dengan ayah Nabi ini merupakan hadis yang maudhu', hadis yang palsu, yang dibantah oleh Quran Al-Azim dan juga ijma' ulama. Sesuai dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata wala allazina yamutu wa hum kuffar, dan tidak diterima taubat orang-orang yang mati padahal dalam keadaan kufar, dalam keadaan kafir, ataupun dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paman mata kafiran lam yanfa'hu iman ba'da raja'ah. Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, saya tidak memberi manfaat akan imannya sesudah dia kembali semula, sesudah dia hidupkan semula. Jadi kalau dia sesiapa saja yang mati dalam keadaan dia kafir, kemudian dia hidup semula untuk dia beriman, maknanya lam yanfa'hu iman, dia kata. Tidak akan beri manfaat akan iman dia. Bal law amana inda muayyanah. Bahkan barang siapa yang beriman dalam keadaan dia nazak, sesiapa yang keadaan nazak sakaratul maut, barang siapa masa tu dia nak beriman, lam yantafi' wa kaifa ba'da iyadah. Sedangkan imannya itu tidak bermanfaat, bagaimana pula kalau seandainya dia kembali semula ke dunia dalam keadaan dia beriman, nak beriman pula kepada Allah Taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu tafsir, wa fi tafsir annahu sallallahu alaihi wasallam laita sya'ri ma fa'ala abawaihi. Dalam satu tafsir ada yang menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku tidak dapat membayangkan apakah yang terjadi kepada kedua ibu bapaku. Panazala, maka lalulah turun satu ayat yang menyebutkan bahawa wala tusalu an ashabil jahim, wala tusalu an ashabil jahim. Janganlah kamu bertanya tentang gulungan neraka. Jangan kamu bertanya tentang gulungan neraka. Apa tak? Jadi daripada dalil-dalil ini menunjukkan bahawa berkenaan dengan kisah anggota Nabi beriman ataupun ibu ayah Nabi beriman setelah dihidupkan, jadi maknanya ada pendapat menyatakan maudhu', dia kata. Maudhu', kan? Ada pula menyatakan memang hadis ni tak boleh pakai lah, dia kata. Tak boleh jadikan hujah. Kemudian dalam riwayat yang di belakang pula telefon ada menyatakan bahawa Aisyah berkata, hajja bina Rasulullah sallam hajjatul wada' famara bi ala uqbal hujun. Kami telah mengerjakan haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji hajjatul wada', dan saya dengan Nabi lalu di satu bukit namanya Bukit Al-Hujun. Kan, ini pun dipertikaikan akan lafaz Al-Hujun ini. Kerana apa? Kerana ibu Nabi bukan meninggal di Hujun, sedangkan ibu Nabi meninggal di Abwa', di Madinah. Jadi di manakah kedudukan Hujun ini? Ini yang menjadi pertikaian, perbahasan di kalangan ulama-ulama hadis.
tentang kesahihan hadis ini, sama ada hadis ini sahih ke tak sahih ke, ataupun boleh digunakan pakai ataupun tidak dan sebagainya. Baik, jadi ada pro dan kontra ke situlah dalam masalah orang kata menghidupkan ibu bapa Nabi, kan? Nabi hidup semula ibu bapa Nabi dan juga beriman kepada Nabi dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian pembahasan ini belum habis lagi. Qala al-muallif, kemudian berkatalah oleh muallif ataupun pengarang, iaitu Imam Qurtubi, zakarahu al-hafiz Abu Khatib Umar bin Dihya, telah menyebut akannya oleh al-hafiz Abu Khatib Umar bin Dihya, wa fihi nazar, dia kata. Dalam masalah ini dia kata kita kena nazar, kena tilik dulu, dia kata. Dalam masalah ni perbahasan orang kata pro kontra, adakah beriman atau beriman ni, tuan-tuan, benda ni kena tilik dan kena cek dan kena perhatikan baik-baik, dia kata. Wa zalika inna fada'il Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khasaizihi lam tazil tatawalla wa tatabi' ila hinal mamatihi. Kata musannaf, dia kata benda ni, dia kata tak mustahil boleh berlaku, kerana ini termasuk dalam fadail, kelebihan-kelebihan ataupun khususiyah yang boleh berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Benda itu boleh berlaku kepada Nabi. Kerana mukjizat Nabi itu sentiasa berlaku, sehinggalah kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu hadza mimma qadallahu ta'ala wa akramahu bihi. Demikian itu merupakan daripada kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala bagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So maknanya dalam konteks menghidupkan semula ibu bapa Nabi ini, benda ni tidak mustahil. Walaupun mungkin tidak boleh kita pakai menggunakan hujah-hujah tadi, hadis-hadis tadi mungkin kita boleh guna pakai dan sebagainya, tetapi benda ni boleh berlaku kerana kelebihan-kelebihan khususiyah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laisa ahyahuma wa imanuhuma bimumtani aqlan wala syar'an. Tiadalah dalam bab menghidupkan keduanya ibu bapa Nabi dan beriman keduanya itu mumtani, tertegah, sama ada dari segi akal ataupun segi syarak. Mana segi akal ke segi syarak ni, benda ni tidak boleh, tidak tertegah. Boleh terjadi, kata musannif, boleh berlaku. Waqad warada fil kitab ahya fatil Bani Israel wa ikhbarihi bi qitalihi. Kerana sungguh telah pun warid, telah berlaku di dalam kitab tentang masalah ada nabi yang boleh menghidupkan orang yang telah mati. Contohnya kisah berlaku pada Bani Israel, dan juga khabar-khabar cerita-cerita yang lainlah yang berlaku pada para nabi dan juga para rasul yang terdahulu. Kerana ada nabi yang boleh menghidupkan orang yang telah mati. Semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nabi yang menghidupkan orang mati untuk orang mati tadi memberikan sesuatu jawapan. Siapakah yang membunuh saudaranya itu? Siapakah yang membunuh dia? Contohnya kisah berlaku pada Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Taala minta Nabi Musa supaya menyembelih seekor sapi ataupun seekor lembu untuk memastikan siapakah yang membunuh orang itu. Kan? Maka akhirnya orang itu hidup semula dan memberitahu yang membunuh itu ialah anak saudaranya sendiri. Akhirnya orang itu dikenakan tindakan, orang yang membunuh tadi. So maknanya masih lagi boleh digunakan pakai. Walaupun orang itu telah mati kemudian dihidupkan semula. Baik, kemudian wa kana Isa alaihissalam yuhyil mauta, dan adalah Nabi Isa alaihissalam itu dia juga ada menghidupkan orang yang telah mati. Wa kadzalika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahyallahu ala yadayhi jama'atan minal mauta. Dan demikian lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menghidupkan dengan ala yadaini, di atas kedua tangan Nabi, kan, satu jamaah minal mauta, daripada orang yang telah mati. Kan? Nampak? Sebenarnya Nabi pun ada pernah menghidupkan orang yang telah mati. Wa idza sabata hadza fama yamna'u min imanihima ba'da ahyahima ziyadatun fi karamatihi wa fadilatihi amma warada fil khabar fi kadzalika. Dan apabila telah sabit, telah tetaplah ini,
maka apakah tegahan dalam bab beriman keduanya sesudah hidup keduanya sebagai satu ziyadah, satu tambahan fi karamati dalam masalah keramah keberkatan Nabi wa fadilatihi dan kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi ma'ama warada fil khabar fi kadzalika sebagaimana berserta dengan apa yang telah warid dalam khabar fi zalika pada demikian. Wa yakunu zalika khususan liman mata kafiran. Dan adalah dianya perkara tadi khusus kepada orang-orang yang mati dalam keadaan yang kafir. Khusus bagi orang yang telah mati yang matilah keadaan kafir, kemudian dihidupkan semula dan akhirnya beriman. Semaknanya iman itu masih lagi boleh digunakan pakai lagi. Berdasarkan kepada khususiat kelebihan-kelebihan yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qawluhu faman mata kafiran ila akhir kalamihi mardudun bima ruhya fil khabar. Maka kata-kata yang di atas sebelum ini yang menyatakan bahawa barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, nescaya tidak memberi manfaat akan imannya sesudah dia dihidupkan semula. Sesungguhnya kata musannaf, kalam ini merupakan kalam mardud, kalam yang ditolak. Kalam ini ditolak bima ruya fi hawar, kerana ada riwayat dalam satu khabar sesungguhnya Allah Ta'ala menyatakan bahawa Nabi SAW pernah meminta kepada Allah supaya dikembalikan semula matahari sesudah matahari itu terbenam. Sesudah matahari itu terbenam. Radda syamsya ala Nabi SAW ba'da mughi biha, ataupun maghi biha. Allah Ta'ala telah pernah mengembalikan semula matahari kepada Nabi apabila Nabi minta supaya matahari itu berpusing semula sesudah matahari itu terbenam, minta digostan semula. Kemudian zakara Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian telah menyebut pula oleh Abu Ja'far At-Tahawi, pengarang kepada kitab Aqidatul Tahawiyah, dia ada menyebutkan bahawa innahu hadis sabitun falau lam yakun ruju'u syamsi nafi'an wa annahu la yatajaddadu waqt lamma raddaha alaih. Dan sesungguhnya hadis ini merupakan hadis yang sabit, dia kata. Hadis berkenaan dengan Allah Ta'ala mengembalikan semula matahari yang telah tenggelam kepada Rasulullah SAW merupakan hadis yang sabit, hadis yang tetap, yang kuat. Falau lam yakun ruju' syamsi nafian, jikalau tidak adalah matahari itu kembali semula, itu merupakan satu, orang kata, satu fenomena yang orang kata ada manfaat kepada Rasulullah SAW, nescaya matahari itu pun tak akan kembali semula pada Nabi. Tapi sebabkan ada kelebihan-kelebihan tertentu ataupun orang kata petanda-petanda tertentu yang mana benda itu ada manfaat kepada Rasulullah SAW, maka akhirnya matahari itu kembali semula walaupun dia dah tenggelam, dikostan semula. Semua tadi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yakunu ahya abawaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nafi'an li imanihima wa tasdiqihima bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika, dan demikian juga adalah menghidupkan semula kedua bapa Nabi ini ada satu benda yang nafi'an, memberi manfaat li imanihima, bagi iman keduanya, dan wa tasdilihima, dan untuk tasdik membenarkan keduanya bi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad kabarallahu iman kaum Yunus, dan Allah SWT juga pernah menerima akan iman kaum Nabi Yunus, wa taubatuhum, dan juga taubat kaum Nabi Yunus, ma'a talabusihim, beserta mereka talabus dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sepatutnya masa itu mereka memang dah boleh terima, dah memang kena terima azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana mereka membantah ataupun menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus pun pergilah, sehinggalah Nabi Yunus termasuk dalam ikan dan panjanglah cerita Nabi Yunus alaihissalam tu. Kemudian bila Nabi Yunus kembali semula, dia dapati bahawa dia punya kaumnya dah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum mereka, mereka dah didatangkan azab. Azab nak turun dah kepada mereka. Azab nak turun dah kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam.
Kemudian Nabi Yunus pun pergi. Bila Nabi Yunus kembali semula setelah keluar daripada perut ikan Nun, dia dapati bahawa kaumnya telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semaknanya waqad kabarallah iman kaum Nabi Yunus. Allah Taala telah menerima taubat akan kaum Nabi Yunus, kan? Dan juga iman mereka berserta pada asalnya mereka talabus telah pun orang kata dah kata 90% lah kata akan menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Fi ma zukira fi ba'd al-aqwal, pada apa-apa yang telah sebutkan dalam sebahagian daripada pendapat-pendapat. Wa huwa zahir Quran, dan benda ni pun disebut dalam Quran. Baik. Jadi maknanya kalau kita lihat kepada apa yang berlaku tadi tuan-tuan, jelas menunjukkan bahawa dalam masalah menghidupkan kata kedua ibu bapa Nabi dan beriman pada Nabi ini bukan satu masalah yang kata susah sangat dah. Kerana benda tu boleh berlaku. Boleh berlaku, kan? Dan takkan Nabi nak membiarkan akan dua ibu bapa Nabi itu masuk dalam neraka. Maklumlah kan? Ibu bapa Nabi, tentulah Nabi akan berusaha macam mana sekalipun untuk memastikan kedua ayah dan ibunya masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedikit penambahan sini tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam kitab Tuhfatul Murid. Dalam kitab Tuhfatul Murid yang dikarang oleh Syekh Al-Bajuri, tambih satu tambih peringatan. Iza ulimat ataupun iza alimta anna ahli fatrah naju ala rajah, alimta anna abawahi sallallahu alaihi wasallam najiyani likaunihima min ahli fatrah. Apabila kau tahu sesungguhnya golongan ahli fatrah itu naju, mereka itu terlepas dalam azab neraka di atas pendapat yang rajah, engkau akan tahu bahawa sesungguhnya kedua ibu bapa Nabi pun juga akan selamat. Jadi kalau golongan ahli fatrah itu, golongan ahli fatrah selamat, kerana ahli fatrah kan mereka tak masuk neraka. Jadi kalau kat situ kita pun nampaklah sudah tentu dua bapa Nabi pun termasuk dalam golongan ahli syurga juga. Sudah tentu selamat. Kenapa? Likaunihi ma min ahli fatrah. Kerana keduanya ibu bapa Nabi ini termasuk dalam golongan ahli fatrah. Bal jami' abaihi wa ummahatihi najuna wa mahkum bi imanihim lam yadkhulkum kufrun wala rijsun wala aibun wala syai'un mimma kana alaihi jahiliyah. Bahkan sekalian kata ibu bapa Nabi dan juga ibu-ibu Nabi ataupun keturunan-keturunan ke atas daripada baginda Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahawa mereka ini semua adalah terlepas daripada azab neraka, dan mereka itu tidak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka digulung dengan orang yang beriman. Kemudian dengan Quran pun ada sebut, dia kata dalam surah As-Suara ayat 209, di mana Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata wa nukallibuka minas sajidin, dan dibalik-balikkan engkau ya Muhammad di dalam sulbi orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada hadis menyatakan bahawa lam azil intaqala min ashabil tahirah ila arhamil zakiyah. Senantiasalah aku tu berpindah-pindah daripada tulang sulbi yang suci dan bersih kepada rahim dan juga tulang sulbi yang bersih juga. Kan? Wa ghairu zalika min hadis baligah mablaghul mutawatir. Dan selain hari itu yang lain juga sampai pada tingkatan mutawatir semuanya menyatakan bahawa kedua bapa Nabi itu masuk dalam golongan ahli syurga. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. InsyaAllah Jadi itulah tadi sikit perbincangan dengan apa yang dinyatakan tadi. Mudah-mudahan apa yang sampaikan tadi insyaAllah sikit banyak orang kata menambahkan pengetahuan kita dan pemahaman kita berkenaan dengan dua Rasulullah SAW, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah zidna ilman nafi'a wa yaqina as-salika ma'al mutaqabbala rizqan halalan wa katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala wa arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.